Hai semua, salam satu trader. Hari ni saya nak buat review tentang master copy trading. So yang ni untuk OctaFX saja sebab saya ada account kat OctaFX saja. Okay, so sebelum kita masuk video tu, saya nak ucapkan terima kasih pada semua yang support video saya, yang subscribe, yang komen, yang bagi feedback. Okay, salah satu feedback tu ada yang cakap saya tak hype masa buat video. Sorry bro, saya baru start buat video ni, baru-baru kira budak baru lagi nak jadi YouTuber. Tapi tak apa, saya akan tingkatkan saya punya prestasi dalam video lepas ni dan ni. So saya memang mengalu-alukan banyak lagi komen tentang cara saya buat video. Kalau ada apa-apa kekurangan, amat dikesali, minta maaf. Okay, so kita masuk video kita ya. Okay, so master yang saya pilih ni dia untuk 3 bulan, top beginner for 3 months. So lebih kurang dalam daripada bulan 9, akhir bulan 9 hingga awal bulan 12, 3 bulan lah. Okay, saya akan review setiap satu master ni. Saya tak boleh review yang sampai 399 ni kan video nanti berbelas jam dia. Okay, saya akan buat review macam sampai page ketiga lah. Satu-satu saya akan buat review. Boleh follow ke tak, kenapa tak boleh follow, kenapa boleh follow, macam tu lah. Okay, so kita start dengan Money Hub. Okay, kat sini dia tunjuk gain dia 7,032%. Dia punya gain dia, kira dia punya profit dia berkali ganda dalam 7,000%. Tapi kalau tengok dia punya profit pun tak adalah banyak sangat. Tapi kita masuk dulu, kita tengok macam mana dia punya prestasi. Okay, ni saya dah tag 3 bulan. Kalau kita tengok graf dia, memang dia banyak naik je. Dia tak ada macam turun clash macam tu, macam naik turun, tak ada macam tu. Dia naik saja. Okay, kita tengok dia punya profit sebelum ni. Dia punya modal $312, 69 sen. Tapi kalau tengok profit dia dan lot dia yang dia buka tu agak terlalu kecil untuk dia punya modal. Kalau untuk follower yang ada modal yang kecil saja tu, kalau dia follow proportional, trade yang 1 sen ni semua confirm takkan buka. Sebab apa? Modal kamu kalau kurang daripada dia, sistem akan automatic tak akan buka trade yang 0.01 sebab terlalu kecil untuk follow proportional. Untuk yang follow equally tu memang boleh dapat profit, cuma tengoklah dia punya profit dia. Kebanyakannya semua bersen, tak sampai $1. Kalau ada pun baru $1.5 sen, $1.3 sen. Ni $1.9. Bukan saya nak condemn lah, tapi macam untuk modal yang $300 ni, saya rasa dia boleh buka lagi lot yang lebih besar sikit. So senang, kalau daripada dia buka banyak-banyak 1 sen ni, baik dia buka 3 sen, 4 sen sekaligus. Ni dia guna teknik layer. Maksudnya dia akan buka satu-satu. Dia buka banyak trade. Dan dia punya cara trading ni pun dia cepat ambil profit. Okay, salah satu reason dia cepat ambil profit tu mungkin sebab dia punya floating lah. Floating dia tinggi. Dia pun panik, dapat hijau je terus dia close trade. Okay, kita tengok open trade dia. Kalau kamu tengok dia punya floating dia dengan profit dia memang tak masuk akal lah. Floating dia boleh sampai $9, $11, $15, dekat-dekat $20, tapi dia punya profit ni
So saya rasa ni tak berbaloi lah nak follow dia. So apa, kalau floating besar-besar, profit at least separuh daripada harga floating tu lah. Jangan terlalu kecil sangat. Tapi kalau untuk trader yang betul-betul sikit-sikit dia nak grow tu, mungkin boleh lah follow. Tapi kalau saya tengah follow lah. Okay, untuk dia dah habis. Forex Nator. Dia ada 2 account ni. Kita ambil yang ni je lah, senang. Floating dia dah $400. Dia punya equity lebih daripada separuh. Macam buyer jugalah untuk yang follow dia dengan modal kecil. Okay, kita tengok dia punya profit dia semua. Banyak merah ni. Merah $100 dia punya merah loss dia. Tapi dia punya profit semua 31 paling banyak. Ada lagi banyak. Tak ada. Okay, dia kalau kita tengok ratio profit dan loss dia memang agak kurang profit lah. Kat sini memang dia tunjuk dia macam overall lah. Tapi kalau tanya saya, tak berbaloi nak follow dia. Okay, ni bukan saya nak condemn ke apa. Saya cuma just, kalau saya sebagai seorang copy trader, kalau boleh saya nak risiko yang rendah. Saya tak nak risiko tinggi tapi profit CP-CP je. Tu bukan cara trading ya. Okay, Asma 50. Okay, dia punya floating $59. Negatif 59, kira dalam loss kira, tapi dia belum jual lagi belum. So itu bukan loss, kira dia floating lagi lah. Dia punya equity 350. Untuk floating dengan equity tu dia tak adalah terus sangat. Dia cuma berapa puluh peratus saja dia tengah floating. Kalau tengok graf pun, graf dia memang membesar lah. Dia punya profit macam konsisten naik. Okay, tengok open order dulu. Okay, dia punya floating pun $20, $19, tak besar sangat. Okay, dia punya profit agak kecil. Dia buka banyak-banyak lot, profit agak kecil. Tapi macam saya cerita tadi lah, dia punya lot semua 1 sen. So kalau yang follow dia proportional, modal dia tak banyak tu, trade dia takkan buka lah. Kalau nak suruh follow equal tu pun risiko dia agak tinggi. Sebab apa dia buka 1 sen, lot banyak-banyak. Lagi-lagi kalau dia buka gold dia punya volatility dia agak tinggi. So kalau kamu buka equal dengan dia, kalau modal kamu tak cukup, dia punya floating dia lebih daripada modal, kamu akan MC kat sana lah. So dia agak bahaya sikit lah nak follow dia ni. Tapi kalau yang ada modal equal tu boleh follow dia, tak ada masalah. Pastikan modal kamu at least 300 ataupun $280 macam tu, boleh start follow dia equal, tak ada masalah. Okay, Guru 4868. Okay, dia punya modal dia $311, tak ada floating. Kopier agak banyak. Dia punya graf pun semua dia konsisten lah. Dia punya macam dia tak ada jatuh. Dia punya profit dia memang naik saja, dia tak ada jatuh, tak ada loss. Okay, lot dia pun buka taklah terlalu rendah. Tapi kalau model yang kecil, kalau dia buka lot 0.02, dia mungkin akan buka 0.01 saja. Ni lot yang paling besar dia pernah buka, saya rasa. Okay,
cara dia trading ni play safe lah. Dia tak buka terlalu tinggi. Sebenarnya untuk modal yang dia ada tu boleh je buka 30 sen, 20 sen, maksimum 30 sen lah. Okay, punya profit, kalau kira ratio profit dan loss tu, profit dia lagi tinggi, berkali ganda tinggi daripada loss. So untuk yang nak follow dia, memang boleh pastikan, okay, untuk dia ni, okay, pastikan kamu punya modal tu dalam $200. $200 dah boleh follow dia. Tapi kalau buka $200 tu jangan follow equally. Sebab apa? Dia punya lot ada yang kadang-kadang dia buka 10 sen. Saya tak nak nanti bila dia buka trade dia floating, tak nak MC kan. So follow dia proportional, play safe. Ni kalau tengok, ni lagi satu saya nak cakap ni, kalau tengok minimum investment $25 tu, janganlah masukkan $25 lepas tu follow dia, memang tak dapat apa-apa. $25 tu agak rendah. So kalau boleh 150 lah, $150, $100 lah. $100 memang cun. Memang cun untuk dapat profit, nak grow you punya modal, memang cun. So guru 4868 ni okey, boleh follow, tak ada masalah. Rock to star. Okay, dia punya minimum investment $200, balance $234. So ni modal dia lah. Dia ada floating dalam $45. Kalau tengok graf dia, adalah kejatuhan sikit-sikit, dia ada loss sikit-sikit. Ni loss yang paling banyak lah dia pernah buat ni. Agak berisiko juga tapi tak tinggi sangat. Okay, kalau tengok dia punya trade sebelum-sebelum ni, ni yang tak best ni. Tengok ni, dia punya hijau ni sikit je tapi dia punya loss ni. Ni dalam ni profit dia baru tak sampai $3 ni, tapi dia punya loss dah 28. Dah sampai $30 dah. So kalau nak follow dia ni kena betul-betul berhati-hati lah. Saya kalau boleh jangan follow dululah, tengok lagi prestasi dia lepas ni macam mana. Dia punya lot pun tak besar. So kita hold dulu lah. Kalau you nak follow dia tu, hold dulu, tunggu dulu, tengok prestasi dia lagi untuk sebulan. Okay, philosopher trader, modal dia $188, minimum investment 45. Jangan ikut ini. Kita tengok dulu graf dia dulu. Okay, dia punya profit tu loss ratio tak, dia tak teruk. Dia punya okay, ada jatuh tapi sikit-sikit saja. Kita tengok dia punya previous trade. Okay, loss dia tak terlalu besar. Profit dia okay juga, tapi loss dia pun macam equal lah, 50 profit 50 loss, macam tu lah peratus. Kalau nak follow dia, hold dulu lah, hold dulu. Kita tengok lagi prestasi untuk sebulan. GE7 ni kalau tengok profit loss ratio ni separuh ya, floating $7. Okay lah, untuk balance dia yang $3,000, $7 tu amat kecil ya. Kita tengok graf dia. Okay, kenaikan agak konsisten, lepas tu jatuh teruk. Ni yang kita tak nak ni. Bila kita monitor dia, profit kau kita start follow sini, tu jatuh, habis modal. Ni modal dia buka semalam. Okay, profit dia kat sini agak tinggi dan loss dia pun loss dia memang teruk lah, memang straight loss. So
Saya rasa tak berbaloi lah nak follow dia. Memang kita kena avoid trader macam ni lah. Sebab kita sebagai follower kena kita yang kena ambil inisiatif research ni kan. Kalau dia punya prestasi macam ni, saya tak showkan untuk follow dia. Tebuang King, orang Malaysia ya. Okay, dia punya modal $2,000. Tak ada floating. Dia tulis minimum investment $1,000. Kita tengok dulu macam mana dia punya graf. Naik, ada turun, ada kejatuhan sikit ni. Kat sini nampak kecil, tapi untuk modal yang rendah tu kejatuhan ni agak besar jugalah. Kalau tengok previous trade dia, amboi banyak gila loss dia. Profit sebelum ni banyak, tapi baru-baru ni lah mungkin ada perubahan dekat market kan, so ada loss dia. Tapi kita kena, kalau nak follow dia, hold dulu lah, tengok prestasi lagi untuk 2-3 bulan. Mr. Trader 121, graf dia dah macam ni, jangan follow. Terus terang, jangan follow. Rahul 424, ni profit loss dia lebih kurang separuh. Naik, jatuh teruk. Okay, jangan follow. Kisah FX, floating $51. Dia punya modal baru $190, dah lebih kurang separuh. Amboi, dia punya graf negatif semua. Tak payah follow, buang masa. Okay, Said Buah, Pakistan. Okay, modal $130, floating 21 sen. Profit loss ratio dia okay jugalah. Dia punya ni slow ni banyak negatif. Lepas tu dia ada bangkit sini. Tinggal trade dia. Small lot kecil-kecil. Kalau nak follow tu modal kena ikut dia, ikut modal dia lah. $100 dah okey lah nak follow dia equal. Tapi saya cadangkan monitor dulu untuk 2-3 bulan, tengok prestasi dia konsisten ke tak. Sebab dia baru bangkit ni kan, dah bangkit cun-cun terus jatuh, tak best tu. Eddie, orang Malaysia, legend. Okay, balance tak payah lah, dia modal pun tak ada lagi. Ikmal, orang Indonesia. Okay, modal 1,550, floating $87. Profit loss ratio dia agak bagus. Yang graf pun naik, memang cun. Profit dia lagi banyak daripada loss dia. Okay, boleh follow dia ni. Kita tengok dia punya modal dan ni. So kalau tengok dia punya lot yang dia buka semuanya semua 5 sen. Paling kurang so far 4 sen. So kalau nak follow dia minimum 300 memang baloi. Tapi saya dengan dia punya modal 1,500 ni, kalau ada $500 memang cun lah. $300 pun boleh je follow proportional. Tapi akaun kamu akan slow sikit lah nak grow kan. Boleh follow Hikmal 16. Rehan Hamid. Okay, dia punya modal 477, floating 121, profit loss agak bagus, ratio dia. Okay, graf dia dah mendata, tak naik sangat. Modal dia buka pun agak kecil, terlalu kecil untuk dia punya modal. Kalau nak follow boleh, tapi follow equal lah. Dengan modal $300 boleh follow equal, tak ada masalah. Cuma jaga money management. Said Buah lagi.
tengok Jackie. Boy, floating dia dah separuh daripada ni. Graph dia naik. Floating banyak-banyak. Tapi profit CP-CP je. Tak payahlah. Jangan follow. Mohak Malaysia. Orang Malaysia ni. Okay, modal dia 2000. Floating 175. Profit loss ratio dia agak bagus. Graph dia memang naik, konsisten. Profit dia lagi tinggi daripada loss dia. Okay. Kalau nak follow member ni, kalau tengok lot yang dia buka, saya cadangkan $500 lah. Minimal $500 dah boleh follow. Kalau kurang tu bukan tak boleh follow, cuma terlalu lama lah nak grow account ni. So saya cadangkan kumpul RM2,000 Malaysia. Masukkan sini dah jadi lebih kurang $490 macam tu. Boleh follow dia, tak ada masalah. Math Algosoft. Ni graf dia turun naik, ada ni kejatuhan sikit. Profit ratio, loss ratio dia macam separuh, lebih kurang separuh. Modal dah tak ada, saya tengok. Virat Tahi, orang Australia. Okay, modal $1,000. Profit loss ratio agak baik. Graf melata. Lot buka agak terlalu kecil lah untuk modal dia ni. So tak payahlah follow, buang masa. RSSS. Okay, floating 429, lebih kurang separuh. Profit loss dia okay, boleh lah, agak baik. Graf dia menaik, okay. Dia punya profit pun okay, boleh tahan. Dia punya lot buka tak kecil sangat. Okay, dia punya profit dia baru-baru ni kebanyakan profit, bagus. Okay, member ni kita nak follow pun boleh, tak ada masalah. Cuma ni lah, floating dia dah 429 kan. So kalau nak follow dia, saya showkan minimum ada $600 to be safe lah. Memang betul-betul safe. Aris boleh, Aris fuel. Okay, modal 2000. Floating tengah profit. Profit loss ratio agak baik. Graf dia menaik, tak jatuh teruk. Profit dia agak bagus. Okay, master ni okay, bagus juga. Cuma sini lah dia loss banyak ni. Tapi overall kalau tengok dia memang bagus. Cuma nak follow boleh kalau saya monitor dulu sebulan. Tapi kalau nak follow, pastikan modal kamu ada $1,000 lah. Ni untuk trader kaya lah. Trader apa, copy trader yang kaya, boleh lah follow dia. Donjal. Okay, oh my god, lupakanlah niat nak follow dia ni. Tengok dia punya graf ni, negatif ni. Okay, ni last page kita nak review ni. Russell 2773, modal $900, floating boy. Lagi $200, MC terus second dia. Tak payah follow, tak berbaloi untuk follow dia sebab profit dia semua kecil-kecil. Anhar orang mana ni? Modal 500, floating 100, profit loss ratio memang cun.
graf naik mendata. Okay, baru-baru ni kebanyakannya semua profit. Lot yang dia buka pun tak terlalu kecil. Kalau nak follow dia boleh, tak ada masalah. Pastikan ada $200 dalam account. Dah boleh follow. Floating dia kena jaga. Pastikan ada lagi $100 atau $200 sebagai backup. Kalik. Okay, modal dia dengan profiting dia separuh-separuh. Graf dia memang naik turun sikit. Lot yang dibuka dengan dia punya balance pun agak terlalu kecil. Tak payah follow dia. Sorry ni honest review lah. Kalau ada siapa-siapa yang master yang saya review ni tengah tengok video ni, sorry bro. Saya memang kena honest dengan saya punya audience. Sebab diorang letak diorang punya duit sendiri, duit diorang kerja, duit diorang cari makan. So saya kena honest dengan diorang. Sumro Amir. Ni tak payahlah, tak berbaloi. Hamzah 88 expert orang Malaysia. Jom tengok. Balance 2000, floating separuh daripadanya. Dahsyat. Profit loss boleh tahan. Graf dia naik, lepas tu ada turun sikit mendata. Sorry lah Hamzah, memang tak berbaloi nak follow kamu sebab risiko agak tinggi kalau follow kamu. Lagi-lagi untuk yang baru-baru nak buat copy trade yang modal rendah kan, risiko dia agak tinggi. Boleh MC. Jackwin. Alamak. Okay, ni tak payah tengok lah. Dia punya terlalu banyak, dia punya loss ni. ModiG. Okay, modal 1000, floating 200. Profit loss ratio agak okay. Graf dia naik, tak ada loss teruk sangat. Lot dia buka pun agak besar, tapi profit dia agak sikit. Kalau nak follow tu boleh, tapi kalau yang follow dengan modal kecil tu memang tak dapat apalah. Dapat bersen-sen saja. 4J expert orang Indonesia. Boy, dia punya graf tak boleh. Tak boleh. Sparrow 13 orang Malaysia. Modal 300, floating 58. Profit loss ratio agak baik. Graf dia menaik, data. Profit dia agak sikit, modal pun agak sikit. Memang untuk trader yang bermodal rendah tak berbaloi. Kentut trader orang Malaysia juga. Ok, modal dia 1800. Graf naik, floating dah separuh. Profit loss ratio boleh tahan, tapi agak tak berbaloi lah modal. Dia punya lot yang dibuka pun kecil. Profit dan loss dia agak macam sama rata. So end of the day you akan dapat $0. Okay, Rohim. Modal $1600, floating $257. Profit loss ratio agak baik, cuma ni lah, graf dia agak tak baik. Okay, baru-baru ni dia memang banyak profit, cuma lot yang dia buka agak rendah untuk trader-trader yang bermodal rendah. Red Bull 99 orang Malaysia, modal $184, floating $5. Profit loss ratio separuh lebih kurang.
boleh tahan, punya graph pun boleh tahan juga. Cuma kalau nak follow dia ni untuk modal rendah memang tak berbaloi. Kalau yang modal sama rata dengan dia tu, hold dulu, monitor dulu. So saya dah completekan 3 page ni. So okay, sekarang saya nak jawab untuk komen-komen semua. Okay, ada komen yang saya dah terangkan semua, saya nak terangkan lagi lanjut lah. Okay, kita start daripada Abang Amirul Azrin bin Abdul Rahman. Okay, salam bro, nak tanya kalau ada modal $50 boleh tak join master, dan master apa yang sesuai? Okay, $50 memang boleh, memang banyak master sana dia letak minimum investment $50. Cuma kamu kena fikir, dengan $50 kalau kamu copy trade, tolak dia punya commission bila kamu dah profit, you takkan dapat banyak, you takkan berpuas hati. So kalau boleh saya cadangkan, kumpul dulu modal, kumpul dulu kerja ke apa kan, kumpul dulu. Kenapa saya selalu cakap pastikan modal ada $500 tu. $500 tu bukan kita nak trade semua, letak $500 macam tu, bukan macam tu. Kalau contoh satu master tu ada, dia punya modal dia $200, tak payah letak $500, letak dulu $100, follow dia proportional. Baki $400 tu backup, manalah tahu kamu follow dia, tiba-tiba ada market, ada krisis ke apa, dah drop, kamu dah MC, kamu still ada lagi backup $400. Kira kamu boleh trade lagi 4 kali walaupun dah MC sekali. So itulah dia punya cara lah. Pastikan ada backup, jangan masukkan semua yang kamu ada, sediakan backup dulu sebelum kamu nak copy trade. Sebab benda ni saya belajar daripada pengalaman saya. Okay, saya pernah banyak loss dalam copy trade. Sebab apa, saya tak nak mention master tu, saya pernah follow master tu, saya monitor dia dulu. Dalam 3 bulan dia ada ambil profit untuk $25,000, lebih kurang RM100,000 Malaysia atau lebih sikit. So saya start follow dia ni, mula-mula tu ada profit sikit-sikit, lepas tu tiba-tiba baru saya dapat baca lah cara dia trade tu. Dia tak boleh accept loss, dia akan hold trade tu sampai profit selagi dia boleh, walaupun dia turun ke naik tinggi mana, floating dia kadang-kadang dah lebih, dia akan top up lagi. Sebab apa, dia ada banyak duit lagi, dia dah kumpul banyak duit. Tapi kita yang follow dia, mana ada kita banyak duit. Kita yang kalau banyak duit tu tak kisah, boleh je top up dengan dia. Kita itulah masalah dia. So kalau kamu ada $500 tu, gunakan $100, $400 tu backup. Itu yang saya nak sampaikan. So Davis Crimson Gaming, saya harap saya dah jawab kamu punya soalan lah, kenapa kena ada $500 ni. Okay, salam bos, nak minta penerangan pasal equity master trader yang jenis macam mana boleh follow. Okay, kalau kamu tengok dalam video ni lah, kalau dari kamu tengok dari start sampai sekarang, okay, kita kena baca first. Kita tengok dia punya modal dia berapa, floating dia berapa, turun, tengok graf dia. Graf dia tu macam naik konsisten ke atau turun naik. Lepas tu kita tengok trading sebelum ni, dia punya profit dan loss, mana satu lagi banyak. Kalau ikut logik lah, je dia, tak payah pening kepala fikir. Tengok lah, kalau profit dia lagi banyak daripada loss dia sikit-sikit, kadang-kadang tu okey. Sebab apa, kita tak boleh sentiasa profit. Pro trader yang level Tuhan pun confirm akan ada loss sikit. So itulah, dalam kita tengok, saya kalau kamu tengok tadi saya buat review tu, saya first tengok dia punya modal, tengok dia punya floating, tengok dia punya graph, tengok dia punya previous trade dia punya macam mana. Kalau saya rasa tu berbaloi dari segi loss dan profit ratio.
So kita buat analisis macam tu lah. Bos, kalau commission free tu pula macam mana ya, saya baru nak ambil tahu pasal trading ni. Okay, commission free tu kalau kebanyakan saya pernah tengok, kalau kamu baru jadi master, okay, you akan diberikan choice. Satu, kamu boleh start commission dari first day kamu jadi master, ataupun kamu boleh bagi free 7 hari trial. Jadi dalam 7 hari tu, kalau kamu kalau ada yang follow dia, 7 hari punya profit tu tak akan tolak commission. Okay, dia tak akan tolak commission. Lepas 7 hari baru dia akan tolak commission kalau ada profit. Kalau free sepenuhnya saya tak pernah tengok lagi lah. Okay, Yoshiki M macam tak bersemangat nak review hype sikit cara penyampaian tak faham ni. Sorry lah bro. Saya ni baru je jadi YouTuber kan. Saya pun tengah belajar macam mana nak buat menarik audience kan. So saya akan improve lagi. Kalau video ni pun kalau kamu rasa tak hype lagi, saya akan baiki lagi. Sorry ya bro. Terbaik video dapat maklumat sikit, alhamdulillah. Terima kasih bro. Banyak saya appreciate banyak-banyak. Okay, bang, ada apa-apa efek tak kalau saya quit dari master trader? Tak ada efek apa pun. Kalau kamu quit ataupun kamu withdraw duit daripada master trader, kalau ada profit dia akan tolak commission. Kalau tak ada apa-apa, you boleh quit, tak ada apa efek langsung. Analisis macam mana lot 0.01 tiba-tiba boleh cecah rugi sampai 4 hingga 5 dolar US. Padahal lot saya cuma 0.01. Itu dia bergantung pada apa dia, trade yang kamu buka trade dekat mana. Okay, kalau macam ni OctaFX saya buka dia. Okay, kalau kamu tengok ni gold. Saya letak kat 1 minit Okay, yang ni saya buka ni. Kalau gold ni, sini kalau kamu nak beli kat sini, ini ask price, ni floating dia. Ni kira macam float. Okay, ni warna merah. Okay, yang warna putih ni, line yang bergerak ni, itu current price. Yang merah ni dia ask price. Maksudnya kalau kamu buka satu lot kat sini, kalau kamu buka buy, dia akan buka buy kat sini. Kalau kamu buka sell, dia akan buka sell dekat sini bawah sikit. Okay, saya akan buka besar sikit kita tengok dia punya bilangan float dia macam mana. Okay, 49 point dia punya float dia. Okay, sebelum kamu nak capai profit tu, kamu kena gerak 49 point. Okay, contohlah kenapa yang buka 10/01 tu boleh loss sampai 45 dolar tu, sebab ni lah. Kalau tengok harga dia ni, ini harga dia 1868 dolar. Okay, so kalau harga dia lagi tinggi, lebih tinggi dia punya harga, dia lebih banyak dia punya float. So lebih banyak dia naik atau turun, dia punya harga yang profit atau loss dia punya akan tinggi. Sebab apa? Dia punya volatility dia agak tinggi, dia punya pergerakan dia agak tinggi, dia punya float agak tinggi. So itu yang kalau you buka lot kecil pun dekat gold ni, you boleh loss banyak, you boleh profit banyak. Kan tu. Bro, can you explain what is different between equally and proportional? Equally itu kalau kamu follow sesuatu master, sistem akan buka lot yang master buka tu equal dengan kamu. Maksudnya kalau master buka satu lot, dia akan buka satu lot ke sini. Kalau master buka 0.01 lot, dia akan buka 0.01 lot ke sini. Kalau proportional, contoh master tu
Dia ada $300, saya follow dia dengan $150. So dia punya nisbah dia 1-2, kira 0.5 lah. Kalau master tu buka 4 lot 0.04. Okay, contoh dia buka 0.04 lot, dia akan buka 0.02 lot kat sini, dekat saya. Itu yang proportional, dia akan, sistem akan kira lah. Kalau contoh kalau master tu buka 0.01, dia tak akan buka kat sini sebab terlalu kecil. Kalau saya punya modal tu dia sama dengan master, kalau saya follow proportional tu, dia akan buka sama je sebab dia punya sistem tu kira based on dia punya modal kamu dengan master tu berapa dia punya nisbah dia. Ni nombor WhatsApp, boleh Telegram saya lah bos. Ni saya punya ID ni Siva18Raj. Sebab WhatsApp tu untuk personal sorry jangan marah. Apu Lolo tu dah rugi besar itu, aku hari-hari follow dia. Itulah, saya pun banyak tengok master kat Octa FS tu. Banyak yang dia memang, dia punya bangkit tu memang bangkit lah. Lagi cepat dia bangkit, lagi cepat dia jatuh. Saya pun tak tahu kenapa tu. Kalau nak follow master tu, pastikan follow yang konsisten. Tengok graf dia naik, walaupun dia tak naik macam roket, tak apa, dia naik sikit-sikit pun okey, kira konsisten. Bro, apa masuk commission $11 per lot? Cuba cerangkan. Okey, contoh. Okey, kalau $11 per lot tu maksudnya satu lot yang kamu buka tu akan di-charge $11. Kalau kamu buka 0.09 lot, dia tak akan charge apa-apa. Dia akan charge start daripada satu lot saja. Contohlah dia tak complicated sangat. Cuma saya cakap, kalau nak follow master tu, follow yang dia punya commission secara percentage, berapa peratus. Dia kebanyakan saya tengok master yang dia punya commission paling tinggi pun 30% lah. Kira okey lah. Tapi nak follow master tu, pastikan follow yang konsisten. Itu yang penting. So setakat ni saja video saya. Okay, terima kasih pada semua yang support saya dalam YouTube. Okay, kalau tengok saya punya dashboard ni, okay, so far dah capai 53 subscriber. Video saya pasal copy trading dah capai 2000 viewers. Okay, ni saya dah buat video untuk video yang ada tips untuk trader baru yang bermodal rendah. Ini yang untuk trader yang either nak buat copy trade atau follow signal ataupun nak trade sendiri. Okay, yang tu saya ada ceritakan pasal cabaran trader semualah, semua thing ni. Okay, yang ni cabaran trader ni maksudnya itu pengalaman saya dan pengalaman rakan-rakan saya dalam bidang trading ni. Kalau ada masa boleh tengok. Dan kalau ada apa-apa feedback ataupun cadangan, boleh letakkan komen. Saya akan berusaha untuk buat yang terbaik untuk kamu. Okay, itu saja. Terima kasih dan jangan lupa subscribe dan like video saya. Kalau ada apa-apa komen, dan dekat semua saya punya, dekat semua video saya ada letak saya punya IB code. Kalau kamu ada akaun dekat Octa FX, boleh gunakan IB saya untuk promotion Octa FX. Ya, amat bermakna untuk saya. Terima kasih. Salam satu trader.